Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa mu'allim الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم أما بعد Alhamdulillah para hadirin semua, pertama-tamanya syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita boleh bertemu balik untuk kuliah bulanan kita. Cumanya malam-malam ni pun belum lagi kita diizin untuk baca kitab yang sebelum ni kita telah baca sebelum daripada Covid. Datuk pengerusinya minta tajuk pula pada malam ni. Bulan lepas pun tajuk, bulan ni pun tajuk pula. Tapi tajuk pada malam ni nya yang diberi sendiri oleh Datuk Pengerusi surau kita ni ialah tajuk diambil daripada potongan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bunyinya al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nasi. Takabur, menyombong diri, besar diri ni ialah menolak kebenaran, wa ghamtun nasi, dan menghina ke manusia. Itu tajuk Datuk Pengerusi sendiri bui pun sedap juga katanya. Ambil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau gitunya hamba petiklah daripada kitab Riyadhus Salihin. Akan ada dalam kitab Riyadhus Salihin Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala masuk ke hadis ni di dalam babu tahrimil kibir wal i'jabi, bab pada menyatakan keharamannya menyombong dan rasa pelik dengan diri sendiri. Ni iaitu pada hadis yang pertama sekali setelah mana dibawa datang ayat Quran beberapa ayat. Antara lainnya Allah Subhanahu wa taala firman, tilka darul akhiratu, tu akhirat, tu negeri akhirat, dekat sangat denganmu, tidak jauh dah. Balasan baik yang aku nak beri pada hari akhirat tu. Tapi naj'aluha lil ladzina la yuriduna gitu tu tidak kepada orang-orang yang mencari ketinggian di atas muka dunia, wala fasada, dan tidak melakukan kerosakan di atas muka bumi.
wal aqibatu lil muttaqin, balasan yang baik syurga akhirat kelak tu Allah Ta'ala siapkan untuk orang yang takwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi Imam Nawawi bawa lagi ayat Quran, wala tamshi fil ardi maraha. Nah, itu dalam ayat Quran Allah Ta'ala kata, nah, tengok tak tengok kau ke. Nah, padahalnya kereta dia boleh laju sung lacak jalan tu akibat daripada polis tu sekat habis orang tu daripada bergerak sehingga berlaku aksiden. Nah, ada ke video hak viral tu. Nah, polis sekat break ngejut hak lawan, belakangnya tem langgar. Dia sebagai VIP ni lalu relax, tak ada nak menyerah dulu tengok. Allah, wala tusair khaddaka linnasi, jangan kamu paling muka-muka kerana menyombong. Bapa sepatutnya singgahlah dulu tengok. Nah, kerana apa aksiden ni? Kerana mung jugalah. Oleh kerana mung VIP, maka kereta lain kena sekat belakang tak boleh bergerak, mung kena laju lacak. Akhirnya orang tu belaga jubur. Nah, jubur kereta degem. Oh, parok kepeng. Nah, sepatut nyinggah dulu tengok. Nah, kok miskin kai pagi makan pagi, kai petang makan petang, kerja suku sembah, cari duit, cari harta, nak sara anak bini, cari nafkah hak wajib. Nah, tapi menyakit orang ni bila ada pakat, ada harta kaya segedebel, laju cak. Tuhan kata wala tusair khaddaka linnas, jangan mu paling mukamu daripada manusia. Wala tamshi fil ardi maraha, jangan mu jalan di atas muka bumi ni hal keadaan menyombong juga. Nah, tu rasa terbang atas langit, rasa besar. Kita naik flight, orang kaya ni jaranglah orang Shah ni tak naik flight ni. Kalau pergi ke mana-mana kan, nak balik Kelantan. Kalau orang Kelantan duduk di Shah duduk di Selangor, balik Kelantan tak simak serabut dengan jam itu ni, naik flight. Tapi ke mana kita naik flight, naik kapal pesawat, naik kapal terbang tu, cuba kita perhati tengok bau besar mana kat makhluk ni. Nah, kecil lah. Bau naik atas kapal terbang tu, oh halus, kecil. Kepala hitam orang ni pun tak nampak sebutir-sebutir itu ni, kecil tak kecilnya. Tapi kenapa bila kita turun kapal terbang jejak atas muka bumi, berasa angin dia panggil itu ni, berasa tinggi, berasa hebat. Jangan, wala tamshi fil ardi maraha, jangan jalan di atas muka bumi tu hal keadaan berangin dia panggil, agah, ego. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, sesungguhnya Allah tidak suka tiap-tiap orang yang menyombong diri, berbangga-bangga diri. Itu. Kemudiannya ada lagi ayat Quran yang Allah Ta'ala bawa, yang Imam Nawawi bawa tentang Qarun dan sebagainya. Setelah habis ayat tersebut, barulah dibawa datang hadis yang pertama dalam babu tahrimil kibir wal ijabi. Ajib, hairan dengan kebolehan diri sendiri. Yang mana hadis ni di akhirnya itulah Datuk Pengerusi surah kita ni potong buat jadi tajuk kuliah kita pada malam ni. Jadi kita baca sikit hadisnya. Bisanadi muttasil ila Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Ila qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa an Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dan diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ni salah seorang daripada fuqaha isittah, tuk-tuk fakih di kalangan sahabat yang enam. Mana antara lainnya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha wa alaihi salam, satu. Kemudiannya Sayyidina Ali karramallahu wajhahu, dua. Yang ketiganya Sayyidina Umar, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, tiga.
Yang keempatnya Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kakak kau gapo, inilah ni orang ni. Tapi ketika mana Nabi SAW masih hidup-hidup lagi, kalau ada di kalangan sahabat tu intanazatum, tanazum, kalau tak silap ada ni, satu hadis Nabi itu sahabat jadi berselisih pendapat. Apa makna hak Nabi nak? Adakah semaya dulu sampai kalau tak siapa lagi di perkampungan Bani Quraizah Yahudi, Bani Quraizah kita kena semaya dulu, ataupun bila siapa di kampung tu baru kita semaya? Itu berselisih pendapat di kalangan sahabat. Ada hak berhenti semaya dulu bila masuk waktu asar. Ada hak kata tak, Nabi suruh semaya bila siapa di kampung Bani Quraizah, jangan semaya kalau selagi mana tak siapa. Berilah. Selesai pergi balik jumpa Nabi, pakai ojok ke Nabi. Muka Nabi ni maha guru bagi segala maha guru. Maha guru bagi segala guru-guru. Dia sahibus syariah. Sebab tu kalau ada Nabi, tak ada lah tu guru kita nya. Itu ni. Dah Nabi ada kak. Jadi anak murid Nabi. Tu. Jadi sebab tu kalau kita buat analogi kata kalau Nabi ke kanan, tok guru aku ke kiri, kita nampak tengok, maknanya kita duduk zaman Nabi. Jadi analogi seperti ini orang panggil apa, berbahayanya, takut maknanya difahami dengan secara tidak benar. Saya akan ikut tok guru saya lagi daripada Nabi. Jadi besar tok guru pada nabinya. Takut orang faham lagu tu. Maksud orang hak cakapnya tidak nak lagu tu. Tapi oleh kerana analogi kita ini sebenarnya lil idahi, untuk menyata, menerangkan gitu. Kalau kita mengaji kitab fiqh atau kitab gapo tak kira nahwu kau gapo, bila awak mari satu masalah tak jelas, tak terang, tak nampak lagi. Misaluhu yang bermula contohnya, bermula misalnya. Apa tu? Nak menerangkan masalah hak tak terang tu. Jadi contoh ni kita kena beri hak terang, hak jelas. Tu supaya tidak datang apa kesalahfahaman. Tu hak naknya bukan masuk hak tak betul tu. Nak maksudnya ialah kita tak boleh nak direct ke Nabi kalau kita tak ada alat dalam memahami nas. Contoh Nabi kata sallu kama raaitumuni usalli. Ini tajuk bulan lepas kita sebut dah kan. Tajuk bulan lepas ikut mazhab. Itu bukan dengan makna kita tak ikut Nabi. Kerana para imam mujtahidin semuanya ikut Nabi. Tapi berbeza ijtihad. Kenapa? Karena berbeza i'tibar. Ikhtilaful mafhumat atau ikhtilaful ibarat bi ikhtilafil i'tibarat. Tak sama kefahaman dan tak sama ibarat kerana tak sama pada iktibar. Iktibar lagu ni keluar masa hukum lagu ni. Iktibar seperti ni. Tapi orang nak iktibar tu kena ada alat lah. Tak boleh sekadar baca terjemahan Quran kita nak jadi mujtahid, tak boleh. Kita syarah dah bulan lepas tu. Artinya para imam a'immah tu semua ikut Nabi. Tidak ada ulama yang tidak ikut Nabi. Tapi kalau kita gelenyah-geletah direct ke Nabi, baca hadis, sallu kama raaitumuni usalli. Contoh, Nabi kata semayalah oleh kalian. Tu fa'il amal, maknanya tu wajib. Wajib mu kena semaya kama raaitumuni usalli. Seperti mana mu tengok aku semaya. Bila masa kita pernah tengok Nabi semaya sini ada? Pernah? Tu imam pernah tengok Nabi semaya ke mana? Apa tu? Boleh kau fofo ajaran sesat batiniah pula. Mu semaya apa? Nabi suruh semaya seperti mana mu tengok aku semaya. Mu tengok tak Nabi semaya? Dah. Tu tak semaya, duk cari Muhammad awal, Muhammad akhir, Muhammad zahir, Muhammad batin. Ajaran-ajaran sesat kan? Ada tu. Tu silat-silat hari bulan. Hadis sahih ni ustaz. Ya hadis sahih, tapi kepala otak mu faham tak sahih. Maka nak sahihnya kena ikut
ulama. Hamba orang tu pak cerita banyak kali dah. Ada seorang hamba Allah dulu lah, ni alim dia lah dulu ni. Sebelum dia pergi di pondok pasal tumbuh tempat hamba pondok ni. Dia orang KL. Orang Kuala Lumpur ni lah. Nak tahu ni. Dulunya orang tabligh dia. Majmuah tabligh. Masya-Allah, baguslah. Tiap-tiap petang buat gas, ketuk pintu rumah orang, tazkir orang mari semaya, mari jemaah. Baguslah. Cuma oleh kerana barangkali dia tak mengaji. Jadi di masjid kampung dia tu, di depan masjidnya ada kedai kopi. Di kedai kopi tu ada seorang hamba Allah, orang tua pak cik, tak pernah mari masjid, tapi kedai kopi ada semua. Jadi orang muda ni kata, aku nak pergi dakwah dia ni, nak tazkir ya. Tak je tengok je mari masjid. Maya keduk lah. Jadi dia pergi satu hari tak kedai tu hanya jumpa orang tua tu. Assalamualaikum pak cik, beri salam berapa? Waalaikumsalam. Ada apa? Dia kata saya tengok pak cik ni ada semua di kedai kopi. Tapi masjid tak pernah singgah. Pak cik semaya keduk. Tak ada selalu ni. Pak cik semaya keduk. Ini anak muda. Panah tu tak sangat dalam jiwa membara. Ghirah yang sangat tinggi. Tanya direct tu. Pak cik tu tanya, orang muda, mu hari-hari duduk semaya di masjid depan ni, mu tak pernah dengar ke ustaz kau mengajar ke ataupun baca buku? Semaya olehmu seperti mana aku? Mu tengok aku semaya. Dia muda tu kata, rajin, pernah dengar lah. Aku nak tanya mu, selama mu pergi semaya masjid ni berapa kali mu tengok Nabi semaya? Tak pernah sekali hamba. Baru semaya apa? Nabi suruh semaya seperti mana mu tengok Nabi semaya? Mu tengok dah? Dak mu semaya apa? Salah dengan hadis Allah. Dak apa cerita? Aja goreng lah. Kalau kita nak muda, cari Muhammad dahulu sebelum kamu semaya. Dia pun ambil kursi duduk dengan pocik tu 3 tahun tak semaya. Cari Muhammad. Duk cari Muhammad di kedai kopi dengan pocik. Lah kali dia fikir, sini, mari fikir lagu tak lah, tak semaya kita 3 tahun dah ni, hampir 3 tahun. Akhirnya dia pun ambil keputusan, gilah ke Kelantan. Hadis tadi tu, barulah tahu, ni hak betul syarahnya. Itu. Mana? Sallu kama ra'aitumuni usalli, sallu kama alimtumuni usalli. Semaya olehmu seperti mana mu lihat aku semaya, sembayang olehmu seperti kamu tahu aku semaya. Ru'yah ra'a situ ulama kita tafsir syarah dengan makna alima, tahu. Maka innamal ilmu bitta'allumi. Nak tahu kena belajar. Nak belajar daripada tok guru, tahu syarat wajib, syarat sah, rukun qauli fi'li qalbi, syarat bagi tiap-tiap rukun, kalau yang membatalkan semaya, sunat abaa, sunat hayatnya. Itu. Ni baru betul. Jadi inilah maksudnya kalau tok guru kan yang kita gigi ikut tok guru tu apa? Syarah. Bukan nabi gikan ya sebenarnya. Hak makna nak gini dah, kid. Cuma oleh kerana kita tak faham nampak macam kan. Cuma analogi seperti ni kurang tepat lah, kurang molek. Nabi ni tak boleh kita buat banding-banding. Tu. Dan sehingga ibtira'ul fitnah, boleh menerbitkan fitnah. Orang kata tak sunnah untuk guru ini. Maka lain kalinya kalau kita nak beri contoh hak jelas selalu. Jangan sampai orang jadi keliru. Orang hak keliru ni orang jahil. Satu. Kemudian orang hak buat keliru, dia tahu makna sebenar. Cuma oleh kerana ada musuh kan, aliran berbeza ke, demo sufi ni, salafi ke, wahabi ke ni, ada mau kerak video kecil maka disambut oleh hak jahil-jahil, kai tak siapa ni. Sesak benar ni, tak masuk untuk guru ni, nabi pergi kanan dia pergi kiri, habis maka kerana tu semula-semulanya kita pakai contoh yang lebih real, lebih jelas gitu dah. Habis itu, kalau gitu, sahabat zaman Nabi semua bila tanazuk, bercanggah pendapat, berkhilaf, rujuk ke Nabi selalu. Kerana Nabi sahibus syariat, tuan yang empunya agama syariat ni. Tak faham apa straight.
Bila sahabat pergi rajak, Nabi kata betul kedua-dua. Tu. Hak semaya dulu sebelum siapa di kapur Bani Quraizah pun betul. Hak siapa di kapur bila semaya, bila siapa baru semaya pun betul kedua-dua. Oh, tu. Mujtahid tu betul kedua-dua. Nah, ijtihad dia betul kedua-dua. Hatta kalau salah pun ahlul ijtihad diberi pahala satu. Hak betul diberi pahala dua. Kenapa? Usahanya dia tu bersungguh-sungguh nak memahami nas Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dah. Baik, habis. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud, mudah-mudahan meredalah oleh Allah Ta'ala, daripadanya Abdullah bin Mas'ud, anin Nabi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala bersabda ia Nabi. Apa Nabi sabda? La yadkhulul jannata man kana qalbihi mithqalu, sekali-kali masuk syurga. Nah, tu abadan. Nah, tu kata tak masuk sekali-kali syurga tu abadan kalau dia menghalalkan keharamannya takabur. Kata takabur tak ada halal, sekali-kali tak boleh masuk syurga. Kenapa? Karena menghalalkan benda yang haram. Itu kufur. Tu. Tapi kalau dia kata takabur ni haram, cuma dia kerana dia lemah daripada bermujahadah, ikut perasaan takabur dia tu. Apa takabur tadi? Iaitu rasa lebih diri pada orang lain. Seperti mana iblis, para hadirin semua, tidak dilaknat oleh Allah Ta'ala kerana zina, kerana riswah, kerana robo orang ke berapa. Tak, iblis ni orang kaki ibadat. Nah, bahkan kalau kita mengaji kitab Minhajul Abidin tu, Imam Ghazali sebut iblis ni tiap-tiap langit ni ada nama-nama kepujian dia. Dia semaya start bumi naik ke langit. Ada tu Imam Masjid Haram ke? Nah, semaya di bumi naik ke langit. Ada? Tak ada lagi. Hebat tu iblis tu. Nah, semaya ibadat ke Tuhan di bumi siapa naik ke langit. Naik langit pertama namun ni. Naik langit kedua namun ni. 3, 4, 5 ni nama lain-lain berlaku. Tengok. Hingga jadi panglima perang. Tuhan latih dia pula iblis. Bawa para malaikat pergi bunuh fuak-fuak jin di atas ini. Tetapi kerana satu sifat, takabur. Ketika mana Tuhan kata usjudu li adama, hormatlah kalian semua kepada tu Adam. Nah, fasajadu, maka sekalian para malaikat pun pakat hormat habis. Illa iblis, malaikat iblis itu. Bapa dianya abah, tak si hormat. Wastakbara, dan rasa meninggi diri. Bila Tuhan tanya, lima lam asjud, kenapa kamu tidak sujud? Nah, apa? Khalaqtu biyadain, aku jadikan tu Anda ni dengan kudrat aku sendiri. Katanya iblis, ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin, membuat aku daripada api, sedangkan tu ada daripada tanah. Macam mana aku nak boleh hormat kepada dia? Sedangkan api ini meninggi, tanah mendak ke bawah. Nah, maka tak api lah lebih hebat daripada tanah. Maka bagaimana aku nak boleh hormat kepada orang yang membuat daripada tanah ke tanah, yang dijijak, yang mendak, yang bersifat ke bawah ni. Itu tengok. Tu jadi iblis ni wastakbara wa kana minal kafirin. Hasil daripada takabur tu kafir dia. Itu. Sebab apa? Nanti kalau hadis ni. Sebab tu al-kibru naw'ani nanti. Kibir, nyombong, sombong, takabur ni ada dua bagai. Nanti. Jadi Nabi kata la yadkhulul jannata, tak masuk syurga. Tak akan masuk syurga sekali-kali bagi orang yang menghalalkan takabur. Tak masuk syurga selagi mana takabur tu adalah perut dia, sehingga selesai dia dibakar dalam api neraka. Man, mereka kana, yang adalah man tadi tu fi qalbi, dalam hatinya, dalam qalbi. Kita tak tahu orang itu takabur ke tak, sehingga dia menampakkan
Apa yang ada dalam diri dia tu, dalam hati dia tu, di zahir tindak tanduk dia. Tu. Jadi sifat hati. Sebab tu kita tak boleh nak tuduh orang tu takabur, tak boleh. Entah ni takabur lah, entah ni riak lah, entah ni unjuk. Aduh, hebat orang sekarang. Boleh tuduh orang tu unjuk, riak, takabur. Mana tu hai ke mana mu? Kita manusia ni nahnu nahsabu bizawahiri. Kita ni hanya boleh menilai zahir orang je. Wallahu yatawallas sarair. Allah tu riak ke apa tak boleh. Entah ni mari masjid awal-awal duduk soft. Apa itu suruh pada Allah Ta'ala, bukan kita sendiri. Sahibul bait adraka ma fi. Tuan rumah ni lebih tahu apa ada dalam rumah dia. Kita lebih tahu apa adalah hati kita. Kita tak tahu apa adalah hati orang. Orang riak ke, orang ujub, orang sum'ah tu suruh ke dia. Dia dengan Tuhan. Melainkan apabila dia tunjuk. Tu nak kata ni. Dia tunjuk. Tu baru nyata lah. Nanti tengok. Tak masuk syurga mereka yang ada dalam hatinya misqalu zarratin min kibrin. Sebesar zarah daripada sifat nyombong. Zarah ni besar ke halus? Halus. Kecil. Jangan kata sebesar butinnya, sebesar buahnya, sebesar kepala lutut. Tu besar tu. Ni sebesar zarah. Halus, kecil, atom. Kalau ada halus je menyombong dalam hati kita, rasa kita lebih baik pada orang lain. Orang lain hina daripada kita. Penghujung puncak nihayah bagi kibir ni ialah kita hina pula, kita nyek pula orang lain. Itu dia panggil takabur, nihayah bagi takabur. Kalau ada sebesar zarah, Nabi kata, tak masuk syurga sekali-kali kalau dia menghalalkan sifat tersebut. Atau tak akan masuk syurga sehingga dia dibakar dulu dalam api neraka. Kalau dia tidak menghalalkan. Tapi dia duk buat hijab lagu tu. Faqala rajulun. Maka bertanya oleh seorang laki-laki. Siapa laki-laki ni? Dalam syarah dia kata, Malik bin Mirarah. Murarah. Bidammil mimi. Murarah. Ar-Rahawi. Jadi laki-laki yang menanya kepada Nabi ini ialah namanya sahabat Nabi Malik bin Murarah Ar-Rahawi. Tu. Seorang laki-laki ini Malik bin Murarah Ar-Rahawi. Dia tanya Nabi. Dia tanya ke apa? Inna rajula, sesungguhnya seorang laki-laki ke perempuan tak ada kira lah. Rajul ni bukan nak kata laki-laki saja. Dia panggil babul iktifak. Bab memada sebut laki-laki, perempuan pun masuk juga dalam kitab ni. Inna rajula, sesungguhnya seseorang manusia. Begitu selalu. Tak kira laki-laki ke perempuan. Dia kata yuhibbu, suka ayyakuna, bahawa adalah ia seseorang laki-laki atau perempuan tadi itu saubuhu, pakaiannya hasanan, elok, cantik, wa na'luhu hasanatan, dan selipar kasut dia pun comel, molek. Tu. Gitu kata kabur maknanya ya Rasulullah. Pakai semak-semak, segok-segok, maha-maha. Tu meja dia tu kalau gosok tu kat side, kalau jatuh cicak tu belah dua, kemah kasut kelak kita kata, pakai coat, pakai necktie, segok lah, handsome lah. Lagu tu kata kabur ya Rasulullah. Ni takut kita salah faham takabur. Sahabat tanya ni ilmu untuk kita. Takut kita tengok orang pakai segok semak kat takabur yang ni pakai semak gini mu. Bukan gitu takabur tengok. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu jawab Nabi. Nak betul statement tadi. Jadi statement sahabat kata seseorang yang suka bahawa bagi dia tu pakaian yang semak, comel, segok, kasut, semak, kilat.
Oh ni takabur lah ni. Rasulullah kata, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha cantik dan cinta ia Allah Ta'ala akan yang cantik-cantik. Artinya apa? Tu bukan takabur tu. Kita pakai kereta mahal. Kereta selesa. Ambo pun kalau ada duit nak pakai kereta selesa lah rasanya. Ni. Ambo tak ada tu kan. Pakai mana ada dulu lah. Tapi jangan pula kita bila tengok orang pakai kereta selesa, takabur yang ni mah. Jangan. Itu bukan takabur tu. Nabi pakai utama. Dah Nabi mampu. Tu ni. Tu pakai utama, pakai kuda mahal, kenderaan zaman Nabi tu. Jadi pakaian mahal-mahal, comel-comel, ini bukan takabur. Kenapa? Kerana hak comel tu Tuhan suka. Yang penting bersih, tutup aurat. Itu saja. Islam ni dia nak bawa bentuk pakaian lagu mana? Winapa Islam. Kena pakai serban, kopiah 24 jam. Nak mandi pun kena pakai serban lagi, nak berok kecing kau gapo, tak tabuk serban jubah tu lerek semua. Bukan gitu dak ni. Islam hari ni dia tidak nak ubah orang panggil adat yang baik. Al-adatu muhakkamatu. Adat yang baik setepat tu boleh dijadikan hukum yang baik. Tak ada masalah. Jadi kita pakai baju Melayu, pakai apa? Tengkolok ke, songkok ke. Apa? Bersih daripada najis dan tutup aurat. Selesai. Tu lah. Nak pakai jaket ke, nak pakai kemeja ke, nak pakai apa? Coat ke, blazer ke, apa nama iman. Ikut nak pakai apa? Tak apa. Yang penting bersih tutup aurat. Jadi hak comel-comel tak apa Nabi kata. Kerana sesungguhnya Allah itu maha cantik, maha comel dan cinta suka ia Allah akan yang cantik-cantik. Lepas tu takabur ni berapa? Tengok. Ni tajuk hak malam ni baru masuk tajuk. Nak isyak dah masuk tajuk kat sini. Ni ambo tak berapa nak pergi mana tajuk ni. Takabur ni Nabi kata al-kibru, bermula takabur ni ialah batarul haqqi, tolak kebenaran, wa ghamtun nasi, dan memperlekeh, menghina-hina ke manusia. Itu takabur. Difaham daripada hadis ni lah kata ulama, al-kibru naw'ani. Bermula menyombong takabur ni ada dua bagai. Mana dua bagai? Pertamanya al-kibru 'alal haqqi, yang keduanya wal kibru 'alal khalqi. Menyombong di atas kebenaran, dan yang keduanya menyombong di atas makhluk. Bahkan apabila dia menyombong di atas kebenaran, bila dia tolak kebenaran bahawasanya Adam tu Tuhan mulia, walaqad karramna bani adama, sesungguhnya kami memuliakan anak-anak cucu cici Adam. Lepas tu Adam lebih lagi lah. Maka kemuliaan Allah Ta'ala bagi kepada tu Adam dan cucu cici Nabi Adam ni, Iblis tak terima. Itu orang panggil kebenaran. Hak Tuhan tu kebenaran, Iblis tak terima, tolak. Tu batarul haqqi, tolak. Daf'ul haqqi dia panggil, tolak kebenaran. Aku lebih baik pada tu ada. Mana ada tu ada lebih baik pada aku? Aku lebih mulia pada tu ada. Tu dia tolak kebenaran. Bila tolak kebenaran, maka dia tu menyombong tak di atas makhluk Tuhan. Menyombong di atas makhluk Tuhan. Mana? Di atas Nabi Adam sendiri. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Yang menghina pula tu ada. Bagi dianya hina lah. Padahal dia tak hina. Kenapa? Kerana tanah, sifat dia menunduk ke bawah. Itulah kemuliaannya di sisi Allah. Mana? Man tawadha'a rafa'ahu Allah, wa man takabbara khaffadallah. Barang siapa yang menunduk hatinya. Tawadhu' ni lawan bagi takabur. Apa tawadhu'? Bukan rendah diri, tunduk gitu, bukan.
Oh, tawaduknya dia jalan tunduk semua, siapa tepuh habis dinding-dinding ke apa ni. Itu bukan tawaduk, itu jalan tunduk dia panggil, tak apa moyok. Nah, tawaduk ni hati dia tu rendah. Tak ada rasa lebih dia pada orang, dan boleh terima kebenaran. Artinya lawai bagi takabur kan? Dah dia lawai bagi takabur. Kalau takabur tu batarul haqqi, tolak kebenaran, bermakna tawaduk, terima kebenaran. Para malaikat boleh berhormat kepada Tuhan Adam. Kenapa? Karena malaikat tawaduk, terima kebenaran daripada Allah Ta'ala. Maka sebab tu apabila kebenaran orang bagi tahu, tak kira lah orang tu puak mana, kelompok mana, kita kena terima. Kalau benar kita salah. Gitu dah. Tu ambo tengok lah ni orang nak buat agama ni supaya parti politik. Agama lah ni jadi macam parti politik pula. Nah, bila ada ustaz buat salah, cakap perkara yang tidak benar, tidak betul, walaupun sealiran dengan kita, nah, katanya sealiran, kata ngaji pondok ratik, ngaji Asy'ariyah ratik, ngaji Syafi'iyah ratik, ngaji Junaid Baghdadi ratik, nah, kata sealiran kita. Maka bila kita tegur, nah, kesalahan tersebut, orang kata mana? Ustaz ni makan keliling ya. Ni. So saya sendiri pun berdagang lah. Kena faham molek wahai masyarakat. Memang asabiyah. Memang ta'assub, dibina di atas asabiyah, ta'assub. Tapi kalau agama dia tidak boleh asabiyah. Laisa minna man da'a ila asabiyatin. Bukan di kalangan kami orang yang menyeru manusia kepada asabiyah. Maksud dah? Tak lagi. Tak lagi dah. Yang bunyi dah. Bukan daripada umat Nabi orang yang menyuruh orang kepada asabiyah. Asabiyah ni lagu mana? Antu'ina akhaka ala zulmi. Mu tolong bela saudaramu, puakmu, sahimu di atas kesalahan, kezaliman. Nah, ni sahabat kita, ni saing kita, tak boleh. Biar salah pun tutup mulut. Tu asabiyah dia panggil. Nah, tu dia panggil asabiyah. Awan bunyi dahazam ni gaya ambo. Oh di Melaka, ambo bawa klip Melaka tu kan. Tu ada 42 saat, 41 saat lagi. Baik. Jadi agama ni bukan lagu tu dah. Hak Nabi aja kulil haq walau kana murran. Kata benda hak sebenar, kebenaranmu kena raya, walau pahit mulutmu, walau orang benci sekalipun. Kulil haq walau kana ala nafsika. Mu kena raya benda hak benar, benda hak betul, walaupun kena atas batas tubuh kita. Apatah lagi atas batas tubuh sayang-sayang kita. Daripada bersuara kebenaran itu syaitan bisu. Nah, jadi jangan buat agama macam parti politik, jangan. Ya tak boleh dia. Jadi fuak jadi. Nah, ini fuak kita. Berapa ustaz ni telah terbalik dah kau masuk fuak tu kau. Siap kita tunggu dulu. Azan dah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة. لا حول ولا قوة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا مولانا محمدا الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف. Baik. Jadi hang boleh tengok lah ni orang-orang awal ni, orang-orang ramai netizen ni lah dalam Facebook ke apa ni. Dia jadi agama ni serupa dengan parti politik. Nah, jadi asabiyah, ta'assub, buta perut bedah, hati itu jadi gelap gelamak, zulumat, tak nampak kebenaran. Bila ni hang cerita hang sendiri, pengalaman sendiri ni. Bila kita tegur kau perkara hak tak betul berlaku pada saing-saing kita, maka gapo orang tak kata kita ni wahabi lah, nah, murtad daripada ahli sunnah lah, bukan ahli sunnah dah lah ni. Jadi pelik jadi ahli sunnah ni dia tengok pada kelompok, pada puak ke lagu mana, dia bukan tengok pada kebenaran ke lagu mana. Nah, kita hari-hari duk mengajar kitab Asy'ariyah, nah, hari-hari duk mengajar sifat 20, nah, berapa kali khotel dah kitab sifat 20, tiba-tibanya kita jadi wahabi. Sebab apa? Sebab kita bersuara kebenaran kepada perkara yang tidak benar di atas asatizah hak dikatakan Asy'ariyah juga ahli sunnah, singo ahli sunnah katanya nak sini singo apa singo sungguh. Nah, cakaplah singonya tika mana nak berdebat, kita akan hadap, kita akan pergi. Nah, nak kita berapa lagi, kita order lagi mari. Nah, sudah boleh buat sudah. Sebenarnya bukan ajaran Nabi ni. Nak sini cabar-cabar debat lah. Dia hak cabar, pas dia pula bila orang sahut, dia pula tak stay. Pelik orang lain ni, lihat ni. Pelik-pelik saja. Jadi, nah, agama ni bukan lagu tu. Agama ni dibina di atas kebenaran. Nah, jadi kalau perkara tu tidak benar, walau di atas puak sendiri pun kita kena royak. Nah, kenapa? Royak benda sebenar ni tidak pendek umur, tidak kurang rezeki. Biar orang benci, ramai orang maki, tak puas hati, ya betul Tuhan redha pada kita. Gitu. Nah, Tuhan redha Tuhan kita nak radina billahi rabba, raditu billahi rabba. Nah, kita nak Tuhan tu nah redha pada kita. Nah, toksenya kalau Tuhan tak redha pada kita, apa? Sebab kita senyap. Idza zaharal bid'ah, bila zahir bid'ah, nah, kesesatan. Wa sakatal alimu, diam oleh orang alim. Zik mulut. Apa? Ni saing kita ni. Ni fuak kita ni. Nah, ni ustaz kita ni. Nah, sahabat-sahabat kita ni.
Diam kita, tak seroyak benda-benda. Walau benda yang bercakap tu salah. Nah, amba tak kira. Nak tidak ada orang gaji remo dah kata ni. Ha. Amba sendiri pun kalau amba salah orang tegur, walau bukan sealiran sekalipun. Kalau betul sombong tu dah tolak kebenaran. Nah, jadi bila amba salah sungguh dalam musim PKP itu, nah, ada orang hantar video, ustaz. Ustaz Wahabi bedah dah ustaz ni, kata ustaz salah. Nah, nakah hadis salah, baca hadis salah. Amba pun tengok balik. Oh, video lama dah ni amba tak bini je masa ni kata ni. Oh, salah sungguh. Buat video pembetulan. Tarik balik. Karena kita kena amanah, ilmu kita ajar orang tak boleh. Nah, akhirat esok Tuhan tanya kita. Gitu lah. Jadi apabila kita mengajar salah ke orang, kita mengajar ni bukan mengajar ke dinding, ajar ke orang. Umum pula zaman ni ada gua ni. Berapa video ada di YouTube ada, kok Facebook dua lagi. Bila salah kita kena betul secara umum. Nah, walaupun kalau asal mula kita bagi tahu secara peribadi, minta betul dulu, minta orang tu dulu betul. Itu secara adab. Memang gitu. Secara akhlaknya kita nasihat secara personal dulu. Ustaz, tak betul ni ustaz ngajar ni. Nah, hak betulnya begini-begini. Minta ustaz betul lah. Nah, bui tempoh, bui masa. Tak betul juga. Ha, maka tanggungjawab kita kena betul. Tak boleh kalau tidak ramai orang dok pergi hak salah tu. Nah, tu. Artinya orang yang menolak kebenaran ni ialah orang yang sombong. Nah, Tok Guru dulu pun lagu tu juga. Bila Tok Guru ni buat salah, nah, maka dia iktiraf, dia gerak. Hak ni pun rak balik, jawab balik secara ilmiah. Gitu agama ni secara ilmiah. Bukan duk maki orang, caci orang, doa orang sampai mati, panggil dia. Kalau orang tu tak betul, kita rasa kita betul. Kita betul dia dengan cara ilmiah, ilmu. Dinuna bunyanu alal ilmi. Agama kita ni dibina di atas ilmu, bukan di atas maki. Nah, itu lagu tu. Tapi nak buat mana? Jadi akhir zaman ni pelik. Orang awam ni jadi lebih alim pada tu. Lebih hebat pada ustaz pula dah. Nah, tu. Apa dia kata? Apa tak ada grup WhatsApp nak mesyuarat dulu. Dah. Agama ni bukan cara asabiah. Jadi kalau tak betul, hangpa kena kata tak betul. Kalau tak kena, hangpa kena kata tak kena. Biar sains sendiri pun, biar pernah tidur sebatas sekali pun, biar pernah mari pondok hamba pun, tapi tak betul. Kata tak ada kona-kona dah. Itu agama. Melainkan politik lain lah. Politik memanglah dia kona-kona kata ni. Tu. Ni saya dua duk geger. Nah, dia kata, nah, pondok dia ni budak, pondok dia duk cerita kata Nabi mari duk semaya pukul 3 pagi ya qazah. Jaga. Tak boleh cerita benda lagu tu, tak boleh. Pada ni ayat, ustaz jadi Wahabi dah lah ni, tolak ya qazah. Loh. Ambo terima ya qazah. Ya, karangan Ibnu Hajar Al-Haytami. Apa? Ibnu Hajar sebut. Nabi SAW sabda dalam hadis Sahih Bukhari. Memang betul Sahih Bukhari. Nabi kata, "Man ra'ani fil manami fasayarani fil yaqazati." Barang siapa yang melihat aku dalam mimpi, maka selagi akan melihat aku di dalam jaga. Itu. Hadisnya lagu tu bunyi. Bukan barang siapa melihat aku dalam mimpi sebenarnya dia lihat aku dalam jaga tu. Dah mimpi jaga apa pulaknya? Nah, dalam mimpi lah. Jadi nak ayatnya Nabi kata fasayaroni fil yaqazah, selagi akan melihat ia barang siapa tu akan daku dalam jaga. Berkhilaf ulama bila tu boleh lihat Nabi dalam jaga tu. Ada berkhilaf ulama. Setengah ulama kata bila boleh lihat ai fil akhirati. Nah, di negeri akhirat esok maksudnya. Siapa dia pernah mimpi jumpa Nabi di dunia, maka dia akan dapat lihat Nabi dengan mata dia di hari akhirat esok. Jama'atun minal ulama. Satu jemaah daripada ulama kata lagu tu. Itu makna yaqazah. Yaqazah tu bila? Akhirat. Dalam jaga. Kita akan hidup balik ni. Lepas mati sangka kali yang kedua ni hidup balik.
Wakilah kata setengah ulama jamaah tu yang lain, tak. Lihat Nabi Yaqazah jaga tu fid dunia bi'aini ra'sihi. Di dunia hidup-hidup lagi dengan mata kepala dia. Qablal mauti walau lahzatan. Sebelum mati walaupun sekelip mata. Dikatakan Yaqazah. Jadi perkara tu khilafiyah. Kalau tak nyambung sendiri, haruh tak? Haruh apa ya? Memang haruh pada akal. Oh, ustaz haruh pada akal sibuk apa nak geger? Walau haruh pada akal tiap pokok kelapa, pokoknya berbuah durian. Haruh tak pada akal? Haruh. Tapi ada berlaku tak? Oh, senang. Betul dah itu ni. Ha. Mok lembu beranak anak kurban 7 ekor. Haruh tak pada akal? Haruh. Tapi ada? Ada. Nasiya beranak tu babi. Haruh tak? Haruh. Tapi ada tak? Ada. Ada di Syalat ni. Kalau tidak geger dah. Kau dah main nak duk mana? Main nak duk session 13 tu. Beranak tu babi. Geger habis. Ada berlaku gitu? Tak ada. Haruh tak pada akal? Haruh. Tapi tak berlaku. Dapat lihat Allah, haruh tak pada akal? Haruh, tapi tak berlaku melainkan Nabi Muhammad SAW di atas dunia. Orang kafir Allah Ta'ala nak masuk ke dalam syurga, haruh tak pada akal? Haruh, tapi mustahil. Aridi. Kenapa? Dalam Quran tu janji dah tak akan masuk syurga. Oh, innallaha la yukhliful mi'ad. Sama juga, dapat lihat Nabi ni haruh pada akal. Tapi perkara tu nadir nak berlaku. Nah, kalau berlaku orang panggil khariqul lil adat. Perkara tu mencarikan adab. Kalau orang mukmin biasa maunah dia panggil. Kalau dia waliyun min awliya karamah. Keramat maunah ni benda orang nak ditashbihkan dengan aurat. Aurat orang nak tak? Kita tengok kortina tengok gapo? Nak tengok telekung ya? Nak tengok kasut dia? Tak, nak tengok gapo? Aurat ah. Sebab tu kata setengah ulama al-karamatu auratun, keramat tu aurah. Yang ni seperti aurat. Maka satrul aurati wajibun. Maka menutup aurat tu wajib. Sebab tu ulama-ulama tasawuf apabila berlaku benda-benda pelik-pelik, mereka tak benar cerita. Tak benar cerita pada orang lain. Tutup guru kita, kalau kita tertengok khamat depan mata, kata tuk guru pelik tadi tau. Jangan cerita kau orang dah. Saya ambo hidup jangan cerita kau orang. Nak jangan kau hati dia. Itu. Apa tak lagi cerita tu bukan cerita kita sendiri tengok Nabi, budak kita tak tahu dia kenal Nabi tu lagu mana bila tu ni. Ngaji dok Syama'il Muhammadiyah nak kau seminggu jerit tak berhenti-berhenti 24 jam. Nah, tanya apa jerit seminggu nah ni 24 jam tak berhenti menangis ni. Oh, dia kata pukul 3 pagi nampak Nabi dah ya. Dok cerita, dia pun dok cerita kau orang ramai. Nah, tak boleh lagu tu. Khabar lain daripada Allah Rasul tu yahtamilu sidq wal kazib. Boleh jadi benar, boleh jadi dusta. Sehingga ada dalil yang mengisbatkan benar baru benar. Kalau tak ada dalil maka dusta. Nah, kalau dalil yang menunjukkan sebaliknya maka dusta. Kalau tak ada dalil, benar dengan dusta tu sama berat. Sepatut kita orang hak mengaji agama ni bila orang cerita gapo-gapo, kita dia. Oh, tak apa. Nah, nak kata betul pun, nah, tak ada dalil. Nak kata pelawak takut betul. Serah pada Tuhan. Kalau betul dia tengok Nabi, tak, tu kemuliaan dia. Kalau tak betul, dia tepaklah api neraka. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Nah, kita pula tugas apa? Duduk sapa kau orang cerita, tuan-tuan, awal buka pondok ni. Ambo buka pondok ni dulu. Nah, pelajar ambo daripada Kemboja. Seminggu jerit nangis tak berhenti-henti. Bila tanya apa, dia tengok pukul 3 pagi Nabi duduk semaya sini. Nah, Allah pakat duk zuk lah ke habis orang tu ni. Apa tu juga duk cerita orang tu. Nabi SAW sabda, kafa bil mar'i kadziban an yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Cukup orang tu kita boleh panggil si pendusta apabila dia sapa belaka cerita ke orang, apabila dia sapa belaka cerita ke orang gapo hak dia dengar. Dia dengar ya sapa, dia dengar ya sapa. Tak ada tapis-tapis. Tak ada napis teh orang panggil. Nah, jadi ambo tak panggil lagi pendusta. Cuma ambo nak marah lah. Tak boleh cerita benda lagu tu. Kalau benar sekalipun tak boleh. Apa tali kalau pelawak. Nah. Tapi marahlah dianya. Nah, ini tak mengaji hadis sahih. Bukan tak mengaji, kita lebih pada mengaji lagi ni. Nah, tu ini. Jadi tak kena hadap
Orang yang demo sebut nama tu hadap ambo tak apa. Jumpa Nabi dengan yaqazah gini-gini. Apa tujuan? Datuk pengerusi surat ni boleh juga lah nak buat marketing kalau gitu kan. Surat Ittihadiyah kita ni masya-Allah tuan-tuan jangan tinggal di Muhsin. Ambo tiap-tiap pukul 4 pagi mari tengok Nabi duduk semaya sok depan ni. Sok pertama pula tu. Oh. Apa orang boleh duduk cerita lagu tu lagi? Kalau kita duduk Fathul Bab, buka pintu. Lagi orang lain pula mengaku jumpa Nabi situ, jumpa Nabi sini. Habis bukan kita lagi benda tu. Tapi kata Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti dalam fatwa dia. Ru'yatun Nabi bil yaqazati. Lihat Nabi dalam yaqazah tu mungkinun akli. Memang harus pada akal. Tapi yang bagi sayu gia ditutupi. Bahkan pukul denda. Nak piak kali. Piak. Tahzir. Itu fatwa daripada Asy-Syahid Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullahu ta'ala. Wahabi Salafi, lah ni Wahabi pula dia panggil. Dekat ni. Siapa berani panggil? Ini fatwa daripada ulama ahli sunnah wal jamaah. Dah kalau kita gedebeh hadap seorang lah. Betul tak? Hamba tak pernah lagi tak kalau dialog. Kalau orang ajak dialog. Baru ni Amin Idris ajak dalam musim PKP itu. Ajak cakap pasal capah. Apa? Kita rasa ini ada kuat kita boleh pegang ni. Kita boleh biar sedar. Jangan melampau sangat. Siapa kata orang sembuh logo capa lah itulah. Kita hadap. Tak perlu kita nak dijaja ke orang. Mari. Heret puak. Ni sama macam budak-budak balah. Dia tak berani gocah seorang. Lepas tu duduk heret puak. Tak boleh lagi tu lah. Kalau kita betul yakin kita bawa benda sebenar, yakin hadap seorang. Itu. Kalau kita salah, kita tarik balik. Minta maaf. Selesai masalah. Tu lagu tu. Jangan kita caci maki pula orang. Walaupun orang tu tidak sealiran dengan kita. Itu bukan cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita kata kita ahli sunnah, kena ikutlah cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara alim ulama, Imam Syafi'i, Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Tidak ada mana-mana kuliah Mu'tazilah pasti Imam Abu Hasan Asy'ari pergi masuk berdebat. Bukan ahli sunnah kalau dia ni. Nasyid juru tunggal adat lah. Dia buat cipta masalah. Bila orang ajak dialog, senyap. Kita tak boleh berdebat ni, tak bagus. Itu bukan cara ahli sunnah. Cara ahli sunnah ni tegak iqamatil hujjah. Menegakkan hujjah, dalil. Itu cara ahli sunnah jemaah. Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, imamu ahli sunnah wal jamaah, itu kepala debat, ketua debat, bapa debat. Sebab tu kalau orang bertakhassus dalam ilmu kalam, selain daripada ilmu tauhid, ilmu kalam, belajar lagi ilmu makulatul asyar, ilmu mantiq, ilmu adabul bahsi wal munazarah. Ni alat-alat dalam ilmu kalam. Memang. Tu lagu tu dah. Habis situ. Dan menghina manusia. Habis. Sebut nama. Media politik. Kalau media politik bolehlah cakap lagu tu. Kata ni. Ini media ilmiah. Bila media nak ilmiah, maka iqamatil hujaji. Tegakkan hujah-hujah kamu. Kalau kamu dakwa, kamu sebenar. Itu gitu. Habis. Jadi setakat tu dah. Hadis lah. Habis itu ta'ala wa ilmuhu atam yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam
wa nas'alukal jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyyatin. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin semua, progres Pondok Ambo tu sudah berjalan lah sekarang ni, sedang membetul tanah dan membuat jalan baru. Sebab jalan yang JKA buat sebelum ni dia masuk dalam tanah pondok, dia lekok gitu. Sebab apa? Sebab sepatutnya jalan straight, tapi oleh kerana rizak jalan straight ni sebelah ni ada gaul macam tanah rendah, jadi dia masuk dalam tanah pondok. Jadi yang cerita dari tu ambil tanah yang tinggi itu, sodok-sodok mari tambak sini, buat jalan baru. Nah, jadi dari apa masih lagi dalam progres. Jadi apa-apa perkembangan para hadirin semua hok duk berwakaf sikit sebanyak itu boleh tengok dalam Facebook Ambo lah. Insya-Allah Ambo sentiasa update. Jadi daripada jumlah 9,434,952 ringgit itu untuk fasa pertama ni pembinaan asrama dengan rumah guru ni kita nak 2.1 juta. Nah, jadi teruslah berwakaf dan siapa-siapa nak tolong, ada takhijah ke ustaz kami, saya ada kenalan nak bagi ke gapo, boleh hubungi Ambo. Dan siapa-siapa yang tolong, siapa-siapa yang berwakaf, bersedekah walau RM1, Ambo sentiasa doakan pewakaf-pewakaf dan penderma-penderma ni murah rezeki, panjang umur, mati dalam iman dan Islam, masuk syurga bi ghairi hisab atau hisaban yasira. Amin ya rabbal alamin. Itu saja, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.